Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya Tuan Sekiman bin Harun. Jadi hari ini saya akan melakukan pembentangan falsafah dan pendidikan di Malaysia dengan kod khususnya EDUP 3013. Jadi mari kita saksikan. Okey, baiklah, saya akan memulakan pembentangan saya dengan pengenalan yang telah saya paparkan di paparan skrin yang kita dapat lihat. Okey, pengenalan saya menyatakan negara kini menepani masalah kekurangan individu yang berketerampilan dalam melahirkan sebuah negara maju berinovasi ke arah kecemerlangan. Jadi mari kita lihat apa yang Kementerian Pendidikan Malaysia inginkan dalam dia punya falsafah pendidikan. Jadi, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis, iaitu dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan setambah sosial. Yang ini berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi apa yang kita faham di sini bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia ingin melahirkan seseorang individu yang mampu mendidik diri sendiri dan mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain dan sempurna daripada segi intelek, jasmani, rohani dan mempunyai tahap kepercayaan kepada Tuhan yang tinggi kerana supaya dia tidak terpesong daripada apa yang kita inginkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, kita akan masuk kepada isi yang pertama. Okey, baiklah. Isi saya yang pertama ialah peranan guru bahasa Melayu membentuk perpaduan. Jadi saya akan memfokuskan guru bahasa Melayu kerana berdasarkan soalan tugasan saya sendiri guru bahasa Melayu, jadi saya akan memfokuskan untuk guru bahasa Melayu. Jadi peranan guru yang pertama ialah membentuk perpaduan. Secara umumnya, perpaduan di Malaysia terbahagi kepada dua kategori, iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Apa itu pendidikan formal? Pendidikan formal berlaku di sekolah dan institusi pendidikan, manakala pendidikan tidak formal berlaku melalui penglibatan ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Jadi kita dapat lihat bahawa pendidikan formal melibatkan sekolah dan institusi pendidikan. Pendidikan tidak formal melibatkan ibu bapa, keluarga dan masyarakat dalam matlamat yang sama untuk memacu bidang pendidikan. Jadi perpaduan pula bermaksud perpaduan negara pula merupakan salah satu daripada aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Jadi untuk aspirasi ini dia menekankan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian ilmu yang dapat disampaikan kepada mereka. Jadi ia dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Sukatan pelajar boleh diperkenalkan dengan topik-topik yang bertemakan perpaduan yang menyentuh berkenaan hubungan etnik dan agama dalam konteks masyarakat majmuk pada hari ini. Jadi apabila kita hidup dalam masyarakat majmuk hari ini, kita perlu melihat konteks ini secara meluas. Jadi sebagai guru bahasa Melayu, kaedah pengucapan awak adalah kaedah yang terbaik bagi menguatkan, membentuk perpaduan ini. Di dalam teks tersebut kita boleh letakkan isi mengenai sumber perpaduan yang kukuh dalam tu supaya apabila murid melakukan pengucapan awam, dia dapat memberitahu semua orang tentang konteks perpaduan. Jadi perkataan ini sangat bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Kaedah pengucapan awam ini juga dapat meningkatkan kualiti atau kredibiliti murid untuk bersosial. Jadi sangatlah peranan guru bahasa Melayu sangat besar dalam melaksanakan dalam menjayakan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk perpaduan dalam kalangan murid. Isi saya yang kedua ialah komunikasi berkesan. Sebagai guru bahasa Melayu, kita perlulah menghidupkan komunikasi berkesan dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana komunikasi berkesan hanya akan berlaku apabila penerima memahami mesej yang dihantar dengan tepat. Jadi, pelbagai pendekatan dan kaedah perlu dilakukan bagi mewujudkan komunikasi berkesan sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Jadi, kita dapat lihat ada dua jenis komunikasi berkesan.
iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Kita dapat lihat komunikasi lisan melibatkan proses pemindahan idea atau ditutur menggunakan bahasa yang difahami. Manakala komunikasi bukan lisan ialah penyampaian idea yang melibatkan penggerakan anggota. Sepertinya dalam kelas, kita dapat lihat jika murid ingin bertanya soalan, mereka akan mengangkat tangan. Jika mereka faham, mereka akan menganggukkan kepala mereka. Ini merupakan komunikasi bukan lisan. Jadi kebanyakan guru bahasa Melayu menggunakan komunikasi lisan bagi mendidik para pelajar dalam aktiviti kebahasaan. Sebagai contohnya, jika pelajar memasuki pertandingan debat, guru bahasa Melayu ini berperanan sebagai mendidik pelajar yang memahami komunikasi antara dua pihak, iaitu mengajarkan nada, jeda semasa debat dan menyiapkan pelajar dari segi mental dan fizikal. Hal ini sangat bertepatan dengan tujuan falsafah pendidikan yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara bagi melahirkan pemimpin-pemimpin yang sangat baik pada masa akan datang. Jadi ini yang saya sebut, guru berperanan dalam melatih murid-murid dalam aktiviti kebahasaan bagi meningkatkan komunikasi yang berkesan. Okey, baiklah. Isi saya yang ketiga ialah peranan guru ni bahasa Melayu penting dalam memupuk semangat kepimpinan di dalam diri pelajar. Apakah kepimpinan? Kepimpinan adalah satu fenomena yang kompleks, iaitu satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan. Jadi kepimpinan ini perlu dipupuk dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi untuk kita memperlihatkan keberkesanan dalam mencapai sesuatu matlamat. Jadi kepimpinan ini guru bahasa Melayu dapat melatih kepimpinan kepada murid-murid bagi meningkatkan keupayaan mereka berfikir dan tidak malu untuk berhadapan dengan orang ramai. Jadi sebagai tu, guru boleh melakukan program bahasa. Saya merasakan pada pendapat saya, program kebahasaan ini sangat dekat dengan peranan guru bahasa Melayu kerana dalam program bahasa terdapat pelbagai peranan dia yang tertentu. Jadi program bahasa juga dapat meningkatkan kualiti kepimpinan yang tinggi seperti kematangan, keikhlasan, kejujuran, keyakinan diri dan lain-lain. Hal ini kerana dengan wujudnya kepimpinan yang baik memberi contoh kepada para pelajar supaya mereka lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi inilah yang kita katakan usaha guru bahasa Melayu dalam memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu yang dapat kita lihat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan kita juga perlu mengambil kira kualiti kepimpinan ni kerana dia akan memberi pengaruh yang besar untuk generasi pada akan datang supaya kita dapat melahirkan pemimpin yang terbaik sepanjang zaman. Okey, baiklah. Peranan guru yang terakhir ialah menerapkan nilai murni dan moral dalam diri pelajar. Jadi, kita lihat dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dalam falsafah tersebut ada menyatakan pembentukan insan yang berakhlak mulia. Jadi kita perlu melihat nilai murni ini merupakan satu perkara yang sangat penting kerana penghayatan nilai murni dalam kalangan manusia amat penting kerana nilai murni yang dihayati akan menentukan jenis manusia yang kita inginkan. Jadi secara amnya pendidikan dan nilai murni tak boleh dipisahkan kerana kita mementingkan adab dalam setiap perkara dalam pelajaran kita. Jadi kita dapat saksikan jika murid itu beradab, maka ilmu yang dikecapi olehnya sangat diberkati. Jadi sebagai seorang guru kita perlulah cakna dengan nilai murni murid dan ketinggian moral kerana perkara ini dapat mempengaruhi prestasi pelajaran mereka. Jadi sebagai langkah yang terbaik yang guru dapat lakukan ialah menjaga tutur kata dan berakhlak mulia di hadapan murid. Hal ini kerana dengan guru bersikap sedemikian, perkara tersebut akan dijadikan suri teladan kepada murid untuk sentiasa melakukan perkara yang baik dan menjadi anak murid yang terbaik kepada kita sebagai seorang guru. Jadi untuk memenuhi kehendak falsafah keinginan negara, guru bahasa Melayu perlulah menekankan kembali nilai-nilai murni dan moral dalam diri murid. Kerana dengan nilai murni sahajalah kita dapat melihat kejadian murid yang menyeluruh dari pelbagai aspek yang dapat
memuaskan hati kita, supaya mereka membesar di dalam kalangan masyarakat dengan terbaik. Jadi baiklah, sebagai kesimpulannya bagi pembentangan pada hari ini, kita dapat lihat bagaimana falsafah pendidikan Malaysia sangat bergantung harap kepada usaha seorang guru melakukan pendekatan yang baik. Jadi hari ini kita dapat lihat bagaimana saya telah menyatakan usaha-usaha ataupun peranan-peranan yang telah guru bahasa Melayu sendiri yang perlu lakukan untuk melakukan pendekatan terbaik untuk falsafah kebangsaan negara kita. Jadi untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam falsafah pendidikan kebangsaan, usaha-usaha yang luar biasa daripada pihak guru dan pelajar seharusnya utuh. Jadi untuk mencapai kata putus, ia ini merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, guru dan pelajar seharusnya berganding bahu bagi merealisasikan kita punya impian ini, bagi membantu Kementerian Pelajaran Malaysia dan meningkatkan kita punya pendidikan di Malaysia pada hari ini. Jadi setakat itu dulu sahaja pembentangan saya. Di akhir slide saya dah lampirkan rujukan yang telah saya cari sepanjang saya melakukan tugas saya ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.